A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk kita teruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita dah masuk tajuk yang berkaitan dengan pembahagian giliran bermalam. Ini kiranya kepada sesiapa yang berpoligami. Ya, jadi dia wajib mengadakan giliran bermalam di antara isteri-isterinya. Yang disebutkan kalau dalam bahasa Arab dia al-qasmu, ya, iaitu pembahagian, ya. Al-qasmu di antara isteri ni pembahagian. Bagaimana kalau ada dua orang nak gilir macam mana? Sari sini, sari sana, sari sini, sari sana, pusinglah. Sampai Abang Jamil mampus kan. Itu kalau dalam cerita apa, Madu 3 tu kan. Esok sini, esok sana, esok sana, macam itulah sampai Abang Jamil mampus dia kan. Jadi itulah dia giliran malam ni, benda yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami, ya. Kerana dia merupakan salah satu kewajipan yang berlaku adil dalam masalah bermalam pada isteri-isteri. Jadi kita berhenti itu pada tajuk iaitu cara-cara pembahagian giliran ini dilakukan. Suami diharuskan memperuntukkan satu malam dan sehari sebelumnya atau selepasnya bagi setiap orang isterinya. Okay? Sebenarnya sehari semalam dikira bermula dengan malam dan siang berikutnya. Kalau kita kira malam tu bila? Bila kita kira malam? Lepas pukul 12? Tu kira esok, dia maghrib. Malam tu dikira maghrib. Tenggelam matahari maghrib, azan maghrib tu kira malam dah tu. Dikira malam kan. Kalau lepas pukul 12 tu dikira pagi dah tu. Pagi dah kan. Jadi dia kira bermula daripada malam. Okey. Dan siang berikutnya. Tetapi jika suami bekerja pada malam hari, ya, contohnya dia bekerja sebagai pengawal keselamatan kan, jaga ke kan, sehari semalam dikira bermula siang dan malam besoknya. Tu, ya. Dia kalau maghrib sini sampailah masuk nak petang, nak maghrib tu. Dia kat satu rumah sini. Kemudian maghrib salah rumah sana pula sampai maghrib besok. Kalau dia kerja tengah hari tu tak kira lah. Dia kira daripada sehari dia tu, kan. Jika suami tinggal seorang diri, ya. Jika suami tinggal seorang diri, dia diharuskan memanggil semua isterinya datang menemuinya berdasarkan giliran masing-masing. Kan? Suami dia sediakan rumah. Isteri ni rumah ni, isteri rumah ni, dan dia duduk satu rumah lain. So dia dah bagi siap-siap. Malam hari Isnin, okey, yang nombor 1 datang ke rumah dia. Hari Selasa yang nombor 2 datang ke rumah dia. Dia tak pergi sana tapi dia orang datang. Kan, kalau rumah ni. Begitu juga kalau dia apa yang saya pernah dengar lah. Kalau yang dia duduk serumah tu.
kan, ada pasangan poligami tapi duduk serumah kan. Alhamdulillah tak ada apa jadi dia orang duduk sama-sama satu rumah tapi bukan satu bilik. Bukan satu bilik. Ada bilik yang pertama, bilik yang kedua. Ataupun ada 3. Bilik pertama, bilik kedua, bilik suami. Jadi ada giliran yang pertama masuk bilik suami. Besok pula yang kedua pula kan. Masing-masing ada. Itu maksud dia macam tu ya. Dia harus panggil seorang isteri tu datang ke rumah dia. Kalau isteri-isteri tu duduk di rumah masing-masing, dia ada rumah dia sendiri, jadi isteri tu datang lah, hari giliran tu isteri datang. Dia harus memanggil isteri-isteri dia. Tapi yang paling baiknya ialah dia pergi ke setiap rumah isterinya berdasarkan giliran masing-masing. Jadi suamilah yang baiknya adalah suami itu yang pergi ke rumah isteri itu. Apabila tiba giliran masing-masing. Jika suami bermalam di rumah salah seorang daripada isterinya, dia wajib bermalam di rumah semua isterinya yang lain secara bergilir-gilir selama sehari semalam. Itulah, kena tentulah. Kalau ada rumah nombor 1 malam, rumah nombor 2 pun kena 1 malam. Jangan dia datang petang, lepas tu malam dia cabut balik rumah 1. Itu tak kena. Tak kenalah. Sebab dia ada hak bermalam masing-masing. Kalau kita bermalam yang pertama, maka dengan yang kedua pun wajib bermalam dengan dia. Itu hak dia. Kena tunaikanlah. Suami diharamkan tinggal di rumah salah seorang daripada isterinya, kemudian memanggil isteri-isteri lain bermalam bersamanya di situ secara bergilir. Rumah ada 1. Ini kes yang duduk serumah tu lain cerita. Ini kalau dia duduk rumah, contohnya dia duduk rumah yang pertama, dia dah kahwin 2, tapi dia panggil yang kedua tu datang rumah yang pertama. Ini itu kes dia. Jadi diharamkan tinggal di rumah salah seorang daripada isterinya, kemudian dia tinggal kat rumah isteri pertama, lepas tu dia panggil isteri kedua datang ataupun isteri ketiga datang untuk bermalam bersama di situ secara bergilir. Ini kerana datang ke rumah madu adalah menyusahkan mereka, kan. Tak duduk, tak jumpa muka pun bergaduh, kan. Ini kalau berjumpa muka tak tahu apa nak jadi. Itu kalau yang tak okey, kan. Tapi sebenarnya boleh okey. Sebab saya tengok kawan saya tu pun okey, gambar dia baru ni, dia upload gambar dia bercuti berduduk dengan dua-dua sekali. Berdua-dua sekali. Pergi satu kereta, bawa anak-anak sekali. Alhamdulillah, lama dah dia kahwin tu. Rasanya dah 10 tahun lebih. 10 tahun dah kot. Kan, boleh dua-dua tu boleh. Ada hari yang tu, dia ada hari yang pertama datang rumah ni, betul kan. Kalau macam ada macam sampai orang kita sambut birthday anak isteri nombor 2, yang pertama datang bawa anak-anak pergi rumah dia, tak ada masalah pun, kan. Tapi tidur balik rumah masing-masing lah, ya. Tapi akrabnya, benda tu sebenarnya boleh dilatih. Kan? Jangan ada hasad dengki, ya. Mudah-mudahan, kan. Yang sekarang ni bila dia tak ada sifat redha tu, bahawasanya itu takdir Allah, susahlah suami nak buat adil, kan. Bila diri yang punya tu tak ada sifat redha, dia kira dia je. Tapi kalau dia redha, ini qada Allah tak ada dia, aku redha, so tak perlu cari gaduh. Baiklah, jagalah suami yang satu ni sama-sama, kan. Suami juga diharamkan mengumpulkan isteri-isterinya di dalam sebuah rumah tanpa kerelaan. So yang kita tengok duduk serumah, kan, ya, isteri duduk serumah tu, maknanya dia mereka dah rela dan mereka dah reda untuk duduk sekali, ya. Kerana tindakan ini menyebabkan perbalahan dan perselisihan sesama mereka. Dalam kitab pun dia katakan memang dia ni kira nak bergaduh je. Kecuali kalau yang ada sifat redha tu tinggi, kan. Dia terimalah, sama-sama jaga. Bukan saya tak pernah tengok, memang saya pernah tengok benda ni depan mata. Okey je, boleh duduk sekali, ya. Boleh duduk sekali, tak ada masalah. Ada 2-3 contoh yang depan mata saya. Sahabat-sahabat yang berpoligami ni,
Isteri tu memang kalau bercuti balik kampung sama-sama, kalau dia balik raya rumah mak suami ni, dua-dua sekali pergi. Dua-dua sekali pergi. Suami tidur dua dengan anak-anak. Dia orang berdua tidur dalam bilik kan. Mak-mak ni tidur dalam bilik dengan anak-anak kecil. Yang baru ni pun kawan saya tu pun pergi bercuti. Saya tengok macam pergi Langkawi je. Dia bawa dua-dua sekali. Elok je. Dua-dua tu berjalan berdua, sama-sama tolak kereta anak yang kedua. Anak dia pegang anak yang kedua tu, tak ada gaduh kan. Bila dah ada sifat redha tu, dia redha lah pada syariat Allah, pada qada qada Allah tu, ya. Jadi dikhawatiri, ya. Jadi kalau nak tinggal serumah, kena dapat kerelaan daripada dua-dua isteri. Ya. Memang ada kan, biasa kita dengar kan dalam surat khabar pun, dalam surat khabar pun ada keluar. Itu banyak lagi lah, banyak saya baca dalam Facebook pun ada, dalam grup poligami harmoni. Makcik tu cerita dia dah memang dah berapa, dekat 20 tahun duduk serumah, tak ada masalah pun. Dia yang panggil yang kedua tu duduk sekali. Yang kedua pun accept lah, senang, dia kata senang. Apa-apa anak-anak kita jaga sama-sama, kan. So selesai masalah, ya. Suami diharuskan, ya, menetapkan giliran bermalam selama 2 atau 3 hari untuk seorang isterinya, ya. Jadi suami dia harus menetapkan. Contoh dia kata 2 malam kat sini, okey, 2 malam kat sana, 2 malam kat sini, 2 malam kat sana, ataupun 3 malam sini, 3 malam sana, kan. Okey. Tapi kalau 3 tu mungkin lama sikit lah, sebabnya mungkin yang salah seorang tu ada masalah nak uruskan anak ke apa-apa keperluan, jadi fikirlah sama ada nak buat 1 ke 2 hari ke, okey, 2 hari tu bagi saya pertengahan lah, kan, dia tak lama sangat, ya. Walau bagaimanapun, ya, menetapkan giliran melebihi 3 hari untuk seorang isteri itu adalah diharamkan. Tak boleh lebih pada 3 hari. Tak boleh lebih pada 3 hari, kan. Itu yang ditetapkan. Maksimum dia satu rumah tu 3 hari. Lebih pada tu, para ulama menghukumkan ni, dalam kitab ni sebutkan menetapkan giliran melebihi 3 hari untuk seorang isteri itu adalah diharamkan. Ini kerana masa yang panjang akan membebankan mereka. Macam saya kata tadilah, mungkin dia ada keperluan nak pergi beli barang ke apa ke, kan. Bila suami tak ada, dia jadi susah pada dia. So kalau 2 hari itu cantik, 3 hari itu pun okey. Jadi para ulama kata lebih pada 3 hari itu diharamkan, ya. Untuk memulakan giliran bermalam di rumah salah seorang daripada isterinya, maka suami wajib buat undian, ya. Ini dilakukan supaya suami tidak melebihkan salah seorang daripada mereka. Giliran seterusnya ditentukan melalui undian. Jadi suami buat undian kalau nak mula, siapa nak mula dulu ni, kan. Jadi suami kena buat undian dia. Jadi kalau kena yang kedua dululah. Habis 2 hari dia patah balik ke rumah yang pertama, kan. Ya. Jadi benda tu nampak, ya, di situ penggiliran ni adil daripada segi penggiliran bermalam, ya. Yang tak adilnya kalau kita tak ada sifat redha tu. Bagi saya yang kalau yang jadi boleh tak adil tu apabila tak ada sifat redha terhadap qada Allah, kan. Bila benda tu berlaku tu sebenarnya ada hikmah yang Allah bagi, tapi yalah, ya, sifat manusia ni benda yang hikmah depan mata pun kadang dia tolak tepi, kan, tak boleh nak terima. Jadi pada siang harinya, sekiranya pada siang hari suami diharuskan pergi ke rumah isteri yang bukan giliran. Contohnya, kan, isteri pertama malam ni giliran dengan isteri pertama. Jadi pada siang tu suami singgah rumah isteri kedua, dia hantar keperluan, contoh barang-barang dapur ke apa, kan, ditanya khabar ke, itu diharuskan, ya. Jika ada keperluan, dia tidak sepatutnya berada situ dalam tempoh lama. Contohnya dia datang pergi, kan, isteri maklumkan, katalah barang dapur dah habis, suami keluar balik kerja, suami pergi beli barang, singgah di rumah isteri kedua, sedangkan itu adalah giliran
isteri pertama pada malam tu, dia boleh singgah untuk selesaikan jika ada keperluan je, ya, barang-barang dia keperluan apa ke. Kemudian dia jangan duduk lama. Ya, selesai ke orang kata kalau setakat minum secawan kopi ke, lepas tu dia kena balik lah ke rumah isteri pertama dia. Sebab yang kedua tu bukan giliran dia hari tu. Suami boleh singgah untuk selesaikan jika ada keperluan, ya. Contoh dia kata tengoklah anak demam ke apa ke kan, dia balik, dia singgah bawa anak pergi klinik apa semua, selesai apa semua, ya. Okey, pastikan itu dia akan balik ke rumah yang pertama. Okey. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada setiap hari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengah kami semua para isteri baginda. Baginda mendekati setiap seorang isterinya tanpa menyentuhnya sehingga sampai ke rumah isteri yang memiliki giliran hari berkenaan. Lalu baginda bermalam bersamanya. Ya, jadi itu Rasulullah singgah. Kan? Rasulullah singgah setiap rumah isteri dia. So kita pun, di situ ulama kata harus singgah. Ya, boleh singgah. Kalau walaupun rumah itu bukan isteri yang giliran dia. Kita pergi untuk melihat, tanya khabar dia, tanya apa keperluan dia. Lepas tu barulah kita balik ke rumah yang di mana isteri yang punya giliran pada malam tu. Ya, itu pada siang. Pada malam hari pula, ya, pada malam hari suami tidak diharuskan, maksud dia tidak diharuskan, tak boleh lah di sini, ya, pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya, melainkan sekiranya keperluan yang mendesak. Contoh sakit, isteri sakit yang membimbangkan, ada kebakaran ke, ya, anak sakit teruk ke apa sebagainya, maka dia boleh pergi. Pada asalnya dia tak bolehlah pergi kalau sebab pada malam hari ni, tapi disebabkan ada keperluan yang mendesak, tiba-tiba isteri sakit, tiba anak sakit kuat, ya, di situ ada kebakaran ke, ada kecurian ke apa kan, maka dia boleh pergi, ya. Itu. Untuk suami yang baru berkahwin dengan isteri yang kedua atau ketiga kan, disebutkan dalam kitab ni, bagi suami wajib mengkhususkan 7 malam berturut-turut kepada anak dara yang baru dikahwininya. So kalau dia dapat isteri nombor 2 ke nombor 3 tu anak dara, maka dia wajib tunaikan selama 7 malam berturut-turut bersama isteri yang baru dikahwini, iaitu anak dara. Ya, kena fahamlah tu kan. So kalau dia kahwin dengan anak dara tu, dia kena duduklah 7 hari 7 malam. Tapi kalau ada keperluan yang lain tu boleh macam tadilah kan, dia boleh datang singgah je kan. Tapi dia tidurnya selama 7 malam di rumah isteri yang baru dikahwini, iaitu berstatus anak dara 7 hari. Selepas pada tu bermulalah giliran. Dia kena khususkan 7 hari itu dulu. Bagi janda yang baru dikahwininya, dia wajib mengkhususkan 3 malam berturut-turut untuknya. Ya. Kalau anak dara 7 hari, janda 3 hari. Maka hari keempat tu bolehlah dia balik ke rumah yang lain. Ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, antara sunnah Nabi SAW, apabila seorang lelaki mengahwini anak dara selepas mengahwini janda, dia hendaklah tinggal bersama anak dara itu 7 malam. Kemudian barulah membuat giliran. Jika dia mengahwini seorang janda, dia hendaklah tinggal bersamanya selama 3 malam. Kemudian barulah dia membuat giliran. Ya, dalam hadis yang ada sebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, lil bikri sab'un walil thaybi thalathun. Bagi anak dara 7 malam dan bagi janda pula 3 malam. Jadi kena tahulah, ya. Kalau berpoligami tu kena tahulah, kalau yang dikahwin itu janda, jangan duduk sampai seminggu, tak boleh lah.
Kan, yang dibolehkan untuk janda ni wajibnya 3 hari. Hari keempat tu kena balik lah. Isteri yang kalau dia balik ke rumah isteri pertama janganlah marah pula. Dah itu suami tu alhamdulillah patut syukur. Suami tu dah tunaikan tanggungjawab dengan baik. Kan? Balik kena marah. Sudah nanti itu yang suami patah balik rumah sana tu. Sambut seperti biasa, tanggungjawab. Tanggungjawab seperti biasa. Sebabnya saya bertanya kepada orang yang perempuan-perempuan yang poligami itu sendiri. Antaranya saya adalah bos saya dulu, dia berpoligami. Dia kata, saya Ustaz, kalau dengar suami nak balik sini rumah saya ni, saya cukup risau. Kenapa? Saya kata, yalah, saya takut saya tak dapat layan dia sebagai seorang suami. Dosa saya, dia kata. Kan? Bukan mak balik sambut, dah puas tidur sana balik sini. Awal-awal dah kena laknat dah isteri tu. Kan? Jadi kata saya cukup risau. Itu kadang-kadang suami telefon kata suami dia minta izin kalau tak balik rumah malam ni boleh? Tak apa bang. Saya lega. Sebab apa? Tak ada saya kena layan suami saya. Saya boleh bangun tahajud, saya boleh buat kerja rumah saya. Masa saya banyak untuk Allah, dia kata. Kan? Kalau bila tiba dia kata okey malam ni ditulisnya mulalah saya kena nak ngemar rumah, nak masak, nak menjamu dia, nak melayan dia lagi. Saya takut layanan saya kurang, komplain saya banyak pada suami. Itu banyak berlaku. Itu yang banyak berlaku. Kan? Bebel banyak kat suami tapi layan suami sikit je. Mungkin ni macam gunung Uhud. Kan, tak kena. So dia kata bila balik suami dia, balik tu alhamdulillah. Saya jalankan tanggungjawab saya tu sebagai seorang isteri, saya layan betul-betul suami saya. Apa saja keperluan dia, taklah. Dia dekat rumah sana, tu rumah sana. Apa saya nak fikir? Mana kalau dia pergi rumah sana, saya syukur, alhamdulillah. Tanggungjawab saya yang tak lepas, sana dah tolong settle. Saya tak boleh buat 100% tanggungjawab saya. Saya pun bekerja. Kan? Saya pun bekerja. Banyak dosa saya dengan suami sebab tak layan, tak uruskan rumah tangga dengan baik. Tapi bila suami dah pergi sana, saya lepas tanggungjawab saya, alhamdulillah. Bila suami nak balik tu cukup risau Ustaz. Dia tu, saya nak kemas rumah, nak memasak lah, nak kan, macam-macam dia tu. Kan? Bila sampai sama tu, lama pula dekat rumah sini, bila nak balik sana? Dia macam tu. Bila dah balik tu lapang. Masa saya dengan Tuhan, saya boleh baca Quran. Kalau terutamanya kalau dia tak balik, macam dia call tiba-tiba Jumaat Sabtu Ahad ni tak balik, alhamdulillah, pagi-pagi subuh saya boleh pergi kuliah subuh, lepas tu kuliah duha apa semua. Saya tak fikir dah. Kalau tak nanti payah. Kan? Kalau suami rumah saya je pergi kuliah, memanglah pergi kuliah, tapi yang kat rumah ni kan, lapang. Tu kena ada tu. Dia kata dia kena ada sifat redha tu, redha pada qada Allah yang dah berlaku tu lah. Jika salah seorang daripada isteri memberikan gilirannya kepada madunya, suami bermalam bersama isteri tersebut selama 2 malam, iaitu malam gilirannya dan malam yang dihadiahkan kepadanya. Contoh kan, macam ada isteri dah ada 2 isteri, sepatutnya malam ni suami pergi ke rumah isteri yang pertama, tapi isteri pertama call begitu, tak apalah malam ni abang tak payah balik lah, abang tidur sana. Lepas tu betul suami tanya, ya, tak apa, okey, maka suami boleh ambil giliran dia tu, tidur di sana 2 malam di rumah isteri kedua. Kemudian dia balik lah. Jika malam itu berturut-turut, suami perlulah bermalam secara berturut-turut. Kalau kata 2 hari, kan biasanya 2 hari kat pertama, 2 hari kat tempat kedua. Tiba-tiba yang kedua telefon, tak payah balik sinilah, saya bagilah turn saya 2 hari tu, ambil. So suami boleh duduk kat rumah pertama selama 4 hari. Itu kalau berturut-turut 2 hari. Tapi kalau selang-seli, dia kena bermalam. Jika malamnya terpisah, suami juga kena pisahkan. Kalau giliran sehari selang, dia tak boleh direct kan? Dia kena selang-sehari lah. Selang-sehari. Inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika isterinya Saudah binti Zam'ah
radhiyallahu anha memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih aku sukai untuk menjadi sepertinya selain daripada Saudah binti Zam'ah. Dia mempunyai kekuatan diri dan ketajaman minda. Aisyah kata lagi, apabila Saudah tu dah berumur, dia memberikan gilirannya bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah. Saudah berkata, wahai Rasulullah, aku berikan giliranku kepada Aisyah. Dengan itu Rasulullah SAW membahagikan kepada Aisyah 2 hari, iaitu 1 hari kepunyaan Aisyah sendiri dan 1 hari lagi yang diberikan oleh Saudah. Jadi Saudah ni dia tahu kan, dah tua, tak apalah. Mungkin Aisyah memang muda lah kan. Biarlah Rasulullah bersama dengan ni. So dia dihadiahkan dia punya giliran. Tak perlulah balik jumpa dia. Kan? Tidur. Giliran dia tu bermalam dah di rumah Aisyah. Ya. Jika suami ingin bermusafir, kan? Jika suami ingin bermusafir, hendaklah membuat undian antara semua isterinya. Isteri yang bertuah akan keluar bermusafir bersamanya, ya. Sebab kalau kata nak pergi bercuti lah, kalau kata dua-dua boleh pergi sekali, alhamdulillah, tidak? Kan, lagi senang. Suami boleh angkut terus. Kan? Suami boleh angkut terus. Alhamdulillah. Tapi kalau nak bawa salah seorang, buat undian, ya. So mana yang terpilih dialah yang dibawa, kan. Macam kan ada kalau tak selesai ada viral lah itu video baru ni, ada seorang ustaz tu ya, muda lagi tu, umur dia rasanya dalam 30-an ke 40 kan. Pakai van panjang yang 11 seater tu kan. Pasal tak kan? Dia keluar turun, anak dia beramai pun, anak punya ramai, sekali isteri 3 orang sekali, satu van dia bawa. Alhamdulillah, kalau bawa macam tu lagi senang. Sama-sama boleh angkut. Nak pergi bercuti satu van, nak pergi sana senang. Satu van, satu rumah, habis cerita. Kan? Aisyah, perkara ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW ingin keluar bermusafir, baginda membuat undian antara isteri-isterinya. Kemudian baginda bermusafir bersama isteri yang mendapat cabutan undian tersebut. Ya. Benda ni kena buat macam tu lah, agar orang kata tak kecil hati satu pihak. Bila dah undian tu, dikira nasib dia lah, kan. Siapa yang terpilih, dia lah yang dapat pergi, kan. Dia. Tapi kalau yang terpilih tu tak apalah, saya tak pergi, tak apa, awak lah pergi, alhamdulillah. Kan? Lagi mudah. Ya. Okey. Habis bab pembahagian ni, kita masuk dalam satu tajuk, ya, yang berkaitan dengan nusyuz. Nusyuz. Nusyuz ni kita tahu selalunya yang suami selalu kata, kadang-kadang tu isteri tak dengar cakap dia, isteri nusyuz. Sebenarnya kena faham, ya, nusyuz ni dia boleh berlaku pada isteri dan dia boleh berlaku pada suami. Kan? Banyak ada kes yang datang, suami isteri datang jumpa saya. Suami dia asyik blame isteri dia, isteri saya ni banyak susah, dia tak nak dengar cakap saya lah apa semua kan, macam-macam dia kata kan. Lepas tu isteri pula cerita rupanya suami lagi teruk. Suami lagi teruk, nafkah dia tak sediakan. Bila suami bagi tak sediakan nafkah untuk keluarga, so itu suami nusyuz tu. Suami tu nusyuz lagi teruk. Sebab apa isteri tu jadi memberontak, marah? Sebab nafkah yang sewajibnya disediakan untuk keluarga, suami tak sediakan. Isteri pula kena keluar duit dia nak beli barang dapur dan sebagainya. Lepas tu bila isteri keluar, kan, call suami tak nak jawab apa semua, isteri keluar pergi beli barang, keluar tak minta izin, kau isteri nusyuz. Senang dia suami itu hukum nusyuz kat isteri, padahal yang nusyuz dia. Nafkah yang sewajib untuk dia tak nak sediakan.
sampai isteri tu terpaksa keluar. Itu ya, kena faham. Bukan kata orang nampak sekarang ni, orang banyak nampak, oh you, dia kata nusyus ni isteri saya nusyus, tak nak dengar cakap saya lah apa semua. Sebenarnya teruk lagi kalau suami nusyus ni. Takrif nusyus, nusyus bermakna derhaka dan tidak taat. Itu maksud dia nusyus ni. Perkataan ini diambil daripada perkataan an-nashzu dengan shin bersukun atau berbaris atas, atau sama ada an-nashzu ataupun nashazu, ya. An-nashzu boleh dua baca dengan kedua keadaan. Jadi apakah yang dimasukkan sekiranya orang itu mengata isteri menusyus? Bermaksud isteri yang mendaharkai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ya. Itu tuduhan selalu yang berlaku lah, ya, yang berlaku. Sekiranya benar itu dilakukan oleh isteri, ada hak-hak yang perlu ditunaikan oleh suami, ya, terhadap isteri tadi tu. Ibnu Faris berkata, isteri nusyus bermaksud berdegil dan mendahakai suaminya, ya. Firman Allah SWT, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyus, yakni derhaka. Dalam surah An-Nisa ayat 34 ada sebut, ya. Ini takrifan dia. Hukumnya, hukum nusyus adalah haram. Ia adalah salah satu daripada dosa besar, ya. Sabda Rasulullah SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabatat ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seseorang lelaki, ya, suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tidak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Ini kes kalau gaduh lah, kan. Gaduh-gaduh dia kunci pintu bilik, dia tak bagi suami masuk, kan. Padahal dia duduk rumah suami tu dia kunci pula pintu bilik, kan. Ataupun dia tak buka pintu tu, orang pergi tidur tak boleh nak. Itu ini yang dimaksudkan kalau isteri ni dia boleh dilaknat oleh para malaikat. Sebab apa? Suami dia tu tidur dalam kecil hati sepanjang hari tu, kan. Sampai ke subuh lah kena, ya. Gaduh-gaduh kunci pintu, halau suami tidur kat ruang tamu lah apa semua. Jangan, ya, jangan. Ataupun suami dia panggil, dia lari masuk bilik, tak nak. Rumah ada 3 bilik, kan. Suami panggil masuk bilik tidur utama tu, dia orang tidur situ sama, isteri dia lari pergi tidur bilik lain. Ini so apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh, ya. Dan hadis lagi, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana allazi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Demi Allah yang pada diriku ini berada dalam tangannya, ya. Maksudnya kita ni memang Allah, di bawah kekuasaan Allah lah, ya. Mana-mana lelaki yang mengajak isterinya ke tempat tidur tetapi dia enggan, maka penghuni langit akan marah kepadanya sehinggalah suaminya redha kepadanya. Jaga-jagalah, ya. Na'udzubillah. Takut kalau gaduh-gaduh macam mana pun, tak payahlah kunci bilik, tak payahlah halau, tak payahlah lari, kan. Ini gadis, ya, bila bertengkar sikit dia lari balik rumah mak mentua. Lepas tu mak pula terima anak tu. Tak apalah, kau tidur sini je, laki kau tu memang macam tu. Mak pun dapat saham dosa. Patutnya mak tu nasihat kau, ini rumah suami kau balik, kan. Ini mak pun tak apa, biar laki kau tu situ. Mak pun dapat dosa juga tu, ya. Dia pula tolong bagi ruang untuk anak dia berbuat derhaka pada suami tu, melainkan kalau mendatangkan mudarat kepada si anak tadi tu,
kan, pada isteri tu tadi tu. Kalau datang mudarat, contohnya suami dah mengamuk-amuk, kalau kau datang dia dah sampai tahap pukul, sepak, terajang, yang tu wajib dia lari. Lepas tu mak pun wajib tolong. Kan? Tapi kalau setakat tengkar macam tu, lepas tu anak tu pun bungkus baju lari pergi balik rumah mak dia, kau kenapa? Orang gaduh dengan lelaki. Lepas tu mak dia, tak apalah, duduk sini je lah, tolong mengapi lagi. Kan? Lelaki kau tu memang macam tu, kau duduk sini, tak usah balik rumah kau. Mak pun dapat dosa. Patut mak suruh balik. Balik. Dah jamu air satu cawan tu, balik lah. Kau balik rumah lelaki kau, pergi tidur balik dengan lelaki kau. Sepatutnya macam tu. Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi Allah yang diri aku berada di tangannya, seseorang isteri tidak menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya. Kan? Maksudnya kita sering dengar kan, redha kedua ibu bapa adalah redha Allah. Kan? Begitu juga redha suami adalah redha Allah. Sebab itu dia kata, seseorang isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya. Sebab itu isteri walaupun nak menunaikan hak Tuhan, nak puasa sunat, dia wajib minta izin suami. Dia kena minta izin suami, kena maklum pada suami. Walaupun dia kata dia nak pergi ke ziarah mak bapak dia pun, dia kena maklum pada suami. Even kalau kata dia nak pergi kelas agama pun, itu menunaikan hak Tuhan juga tu, mencari ilmu kan, mencari ilmu fardu ain. Tetapi dia kena dengan keizinan suami dia. Kalau dia pergi juga, tak ada apa-apa lah, tak tertunai, sebab bukan dengan keizinan suami. Dia pergi tu tak dapat apa, tapi dah dapat dosa lagi ada. Kalau dia puasa juga tanpa keizinan suami dia, puasa dia tu sia-sia je, tak diterima lah, sebab tanpa keizinan suami. Bagaimana nusyuz berlaku? Isteri dikira mendahaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat serta engkar terhadap suaminya. Sebagai contoh, isteri keluar rumah tanpa alasan yang munasabah dan tanpa kebenaran suami, atau dia bermusafir tanpa kebenaran dan keredaan suaminya, atau isteri tidak membuka pintu rumah supaya suami boleh masuk, atau dia menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan yang munasabah seperti sakit, atau suami memanggilnya, dia tidak mengendahkan panggilan suami dengan membuat halnya sendiri atau lain-lain. Makanya antaranya ialah keluar rumah tanpa alasan yang munasabah, kan, tanpa kebenaran suami itu. Banyak sekarang ni ramai, bagi saya ramai perempuan yang keluar rumah memang tak minta izin suami. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Betul. Tahu-tahu dah sampai dekat Eco Walk tu, bang, saya kat Eco Walk. Masa bila kau minta izin? Kan? Masa bila minta izin? Tahu-tahu dia cerita, itu beritahu, bukan minta izin. Itu dah beritahu, dah maklum, dah sampai baru beritahu. Kan? Patutnya dia kalau minta izin tu sebut tu, bang, saya nak minta izin pergi. Sebut, saya nak minta izin pergi. Saya nak minta izin pergi. Dia tahu dia selfie, kami dah sampai Eco Walk. Kan? Itu bukan minta izin tu sebenarnya, itu nak beritahu bahawasanya dia dah sampai. Tak sama dengan minta izin. Dia minta izin ni sebelum pergi. Betul tak? Minta izin ni sebelum pergi, bukan dah sampai baru beritahu. Itu saya kata banyak, ramai yang tak keluar rumah tak minta izin. Dia pergi dah shopping, saya dah sampai Lotus. Satu dah sampai. Suami pun yelah, suami pun dengan murah hati, tak apalah, selamat. Kalau dia kata siapa suruh pergi, macam. So sebaik-baiknya kalau isteri sebelum keluar rumah tu, saranan saya lah cakap suami, bang, saya minta izin pergi sini, nak minta izin. Itu
Ya, cari dapat keizinan tu. Bukan dah sampai baru selfie beritahu. Tapi itulah yang banyak berlaku. Banyaknya berlakunya itulah. Ataupun dia tutup pintu, tak bagi masuk kan, masuk kunci. Suami balik dah tidur luar lah, dia marah suami dia kan. Itu benda-benda yang boleh berlaku menyebabkan nusyus. Ataupun suami panggil dia buat tak tahu je kan. Dia dah marah-marah tu, dia buat tak tahu je suami panggil. Cara mengatasi nusyus, jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyus seperti tidak melayani suami, bermasam muka, sedangkan sebelum ini dia memang seorang yang lembut, sentiasa bermanis muka dengan suaminya, ataupun cakap kasar yang luar daripada kebiasaan kan, mengangkat suara macam cakap tu macam kira suami cakap elok, dia cakap menjawab dengan kasar. Jadi maka suami digalakkan memberi peringatan berdasarkan Al-Quran dan ingatkan tentang kewajipan yang ditentukan oleh Allah, iaitu bergaul baik dengan mengiktiraf kedudukan suami. Kena pergi inilah pesan kat isteri tu, ingat saya ni suami awak, yang kasar sangat bahasa ni kenapa kan? Boleh azan dulu. Ya. Isteri yang tak kena pendirian, macam dulu tak bawa tadi, masih kena ataupun dia jasmani. Isteri yang tak kena pendirian, tapi dia boleh buat itu yang dia nak buat. Biasanya, dia nak buat biasanya yang setahu saya lah, apabila suami bergilir ke rumah sana kan, memang dia bagi keizinan pada isteri tu kan. Tak apa, boleh maklum, sebaik-baiknya dia maklum lah. Tapi suami memang dah tahu kalau rutin isteri tu pagi keluar rumah pergi kerja ke apa semua kan, dia bagi tahu, isteri boleh keluar lah macam biasa. Tapi kalau selain daripada tu, contohnya benda yang bukan kelaziman dia lakukan, contohnya suami berada di rumah yang kedua, isteri yang pertama ni bukan giliran dia lah, dia nak keluar pergi, contoh nak pergi shopping kan, yang tu dia kena minta izin lah, maklum pada suami, bang saya minta izin nak keluar ni, okey lah. Kalau kata bang hari ni ada kuliah duha untuk muslimat, minta izin pergi masjid, suami kata pergi lah. Yang tu kena pergi. Yang tu walaupun mungkin giliran dia, tidak bermakna dia boleh keluar sesuka hati. Keizinan suami, pengetahuan suami itu perlu. Walaupun bukan giliran suami bersama dia. Tapi kalau macam rutin dah tahu dah pagi dia keluar pergi kerja ke, itu tak apalah. Itu memang dah suami maklum lah. Cumanya selain pada pengetahuan suami, contoh nak pergi kuliah tadi, lepas tu contoh malam ni ada kuliah, dia kata, dia beritahu suami, bang malam ni ada kuliah maghrib kat surau, saya nak pergi. Kalau suami kata pergilah, tak apa, selesai. Itu maksud dia. Jadi suami juga digalakkan memberi amaran yang mengingatkannya kepada kemurkaan Allah SWT, dan balasan Allah sekiranya dia mendahakai suaminya ataupun dia melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi kan, menyebabkan kemarahan pada suaminya. Suami juga digalakkan mengingatkan kepada sabda Rasulullah SAW. Nabi pun ada sebut dalam satu hadis, suami kalau boleh tegur isteri tu, ingat awak ni bercakap dengan siapa. Kalau suami tu jenis okey lah, lembut, tiba-tiba isteri yang melenting tak tentu hala kan. Dalam sabda Nabi SAW, Nabi sebutkan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha pada dia, dia akan masuk syurga. Yang suaminya redha. So faham sebaliknya apa dia? Mana-mana perempuan yang mati suaminya tak redha, masuk neraka. Dia faham sebaliknya. Kalau suami redha, mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha kepadanya, dia masuk syurga. Betul?
Sebaliknya, perkataan berlawan dia, mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suaminya tak redha, marah pada dia, maka neraka lah tempatnya. Kan Nabi dah sebut dah tu. Dan satu hadis lagi, idza batat imra'atu hajiratun firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ya, apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Nauzubillah. Laknat malaikat ni dia tak sama dengan laknat member-member kan. Member-member selanat engkau, aku tunggu lama ajak minum tak datang-datang. Itu tak ada hal. Kau bagilah 1 lori pun tak ada hal. Tapi kalau malaikat laknat, tak ada redonya tu. Kan. Malaikat laknat sebab suami dah tak redha. Kenalah. Ya nauzubillah lah. Kalau boleh suami kena tegur isteri, jangan buat macam ni kan. Kalau ini kes kalau suaminya okey kan, isteri pula yang melenting tak tahu pasal, kena tegur macam ni supaya dia kembali taat. Ingat ya, kalau katalah dalam keadaan dia tengah marah kan, suami mengamuk-ngamuk kat suami apa semua pun dia keluar rumah lari naik motor, tempam kena accident, mati situ. Macam nauzubillah. Kan, nauzubillah lah. Lari-lari dengan marah, lepas maki suami, marah suami, keluar rumah bom kena langgar mati. Nauzubillah. Kan. Jelas lah tadi tu. Hadis tadi tu kan, mana-mana perempuan yang suaminya redha masuk syurga. Kalau suami dalam keadaan tak redha, dia pula marah, suami tak sempat minta ampun dengan suami, terpulanglah pada suami tu, nak redha, nak ampunkan dia atau tak. Kan, kalau tak ampun, selesailah. Dapatlah apa yang dia cari tu. Kan, dia nak marah biar sampai mati marah. Saya takut mati muka macam tu marah, muka marah kan. Muka tak berhati marah dengan suami. Orang tengah mandi jenazah muka macam tu marah, padahal ni mati sebab marah suami. Na'udzubillah. Okey. Dan sekiranya setelah suami memberi peringatan, teguran pada isteri jangan buat begini, dan isteri sebut kembali taat suami, alhamdulillah, itulah yang sebaik-baiknya. Dia selesailah, tak payahlah lagi nak ni kan. Selalunya minta maaf lah ya kak, orang lelaki tak berdendam. Jarang nak mengungkit orang lelaki ni, dia tak berdendam, jarang nak mengungkit, habis-habislah. Yang simpan dalam ni biasanya orang perempuan. Kau silap sikit, habis kau 10 tahun punya cerita pun akan keluar. 5 sen dulu kau tak bayar pun akan tu. Tu silapnya. Kebanyakannya macam tu lah. Ya. Ini pengalaman saya bila berdepan dengan kes-kes rumah tangga lah. Bila mengadu ni pun, alah. Tapi kalau yang suami tak betul, memang saya lanyak suami tu. Memang saya taruh cukup-cukup suami tu. Tapi kalau suami jenis cool oleh isteri yang penting tak tahu ni, payah. Kan, banyak ada benda yang perlu kita tegur dia kan, supaya kembali balik taat pada suami itu. Kalau suami itu yang nusus, memang saya tegur suami itu habis-habisan, sedarkan dia balik dengan tanggungjawab dia. Jangan terus kata isteri dia nusus sedangkan awak punya tanggungjawab asal tak boleh kan. Kan, macam satu kes tu lah. Suami dia punya syok main game ni, sanggup beli PS4 ribu kan, PS4 tu kan. PS4 tu 5 tak keluar lagi, 4 siap beli TV saiz berapa, 42 inci apa, untuk kira main game. Lepas maghrib terus masuk bilik dia keluar sampai pukul 11, pukul 12 malam baru dia keluar daripada bilik tu. Jadi tak mesra dengan isteri tu. Habis duit, habis pula tu sewa rumah sampai tu tunggak. Sepatutnya yang wajib pada suami kan. Suami habis duit beli benda tu, tuan rumah sampai nak halau dah 3 bulan. Barang dapur isteri paksa beli, dia habis dah duit tu. Nanti bila isteri mengadu benda tu, suami, isteri saya bukan nak dengar cakap dia, awak tu yang tak betul. Sewa rumah ni siapa yang kewajipan? Isteri saya kerja, takkan tak boleh support. Bukan, itu kerja kau. Bukan, isteri bantu apa sepatutnya kan. Asas sedia rumah siapa? Suami. Kau bayar. Janganlah kata isteri dia kerja, itu hak dia. Kalau dia nak bantu dari segi top up belanja sekolah anak ke, fine.
Pihak asas sewa rumah, air api, makan minum semua itu suami. Tak ada alasan. Yang habis sampai 4 dekat 3-4 ribu beli game dia apa maknanya? Yang sampai terabai rumah tangga, itu jatuh haram. Dan itu suami nusyus. Bila kita taruh kena dia kata dia nusyus tu, dia diam. Baru dia tahu. Oh, dia ingat selama ni isteri cakap kasar, degil apa semua. Mana isteri tu tak kasar sebab bila barang dapur tak ada pun. Bila ketuk pintu barang belilah pergi mana. Awak pergi sana. Mama dah bergaduh kan. So suami yang nusyus. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan tuan? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'ani wa 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan ku